Antara paparan menarik hari ini. Bersatu dakwa Zahid takut Najib keluar penjara. DAP kecam Hadi gelar Pulau Pinang negeri Zionis. Ning Omar kesal dengan respons cucu Ning Aziz. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, sesi dialog yang julung kali diadakan membincangkan kemajuan rangka kerja kerjasama dalam ekonomi digital dan ekonomi hijau. Katanya Malaysia dan Singapura bersetuju mengadakan dialog tahunan menteri sebagai platform tetap bagi meningkatkan perdagangan dan pelaburan dua hala kedua-dua negara. Beliau bersama Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, turut mencapai persetujuan membabitkan beberapa perkara susulan pemeteraian kedua-dua rangka kerja itu Januari lalu. Jadi dalam, just to recap ya, rangka kerjasama dalam ekonomi digital, apa yang kita telah bersetuju ialah kita bersetuju untuk menubuhkan satu petugas khas dalam perbincangan kita hari ini ataupun task force untuk meneroka promosi perdagangan perniagaan rentas sempadan secara digital. So cross border trade on using digital platform. That's one of the things we have agreed today. Dan kita juga setuju kita akan memanfaatkan platform perdagangan digital Matrade ataupun Matrade digital trade digital platform tu yang baru saya dilancarkan semalam, MDTP, yang juga kita akan bersama-sama dengan Singapura untuk inisiatif perniagaan tanpa sempadan Singapura. And the most important, yang paling penting ialah perniagaan dan pengeksport kita mesti mendapat manfaat daripada kerjasama inilah, both trading hub, online trading hub, digital trading hub ini. Oleh itu Matrade dan bersama juga dengan IMDA, this is the Singapore counterpart, Infocom Media Development Authority, dan together dengan MAS akan bekerjasama untuk menghubungkan platform perdagangan digital Malaysia Singapura. Beliau berkata kerjasama digital itu akan mengurangkan kos dan mempercepatkan inisiatif perusahaan kecil dan sederhana meneroka pasaran ekspor global. Menerusi rangka kerjasama dalam ekonomi hijau pula, kedua-dua negara antara lain akan berkolaborasi dalam program pembangunan kapasiti untuk pengeksport bertujuan menyokong peralihan kemampanan pengeksport. Malaysia dan Singapura merupakan rakan dagangan kedua terbesar masing-masing dengan jumlah perdagangan dua hala mencecah $83.53 bilion tahun lalu. Singapura juga sumber utama pelaburan langsung asing negara, menyumbang 8.3% pada jumlah FDI tahun lepas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tiada bukti untuk mengaitkan kerajaan Filipina dalam tuntutan yang dibuat oleh 8 individu yang mengaku sebagai waris Kesultanan Sulu terhadap Malaysia. Anwar berkata Malaysia tidak akan berkompromi dengan sebarang tuntutan yang dikemukakan oleh mana-mana pihak berhubung kedaulatan negara. Ahli Parlimen Kinabatangan Bermuktaradin bagaimanapun menegaskan bahawa Filipina sehingga kini enggan menggugurkan tuntutan mereka ke atas Sabah yang dapat dilihat dengan keengganan untuk menubuhkan Suruhanjaya tinggi mereka di negeri itu. Anwar berkata ketika pertemuannya dengan Presiden Filipina, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dia telah mengulangi pendirian Malaysia mengenai status Sabah sebagai sebuah negara berdaulat. Katanya isu yang dibangkitkan ialah tentang tuntutan kerajaan Filipina. Pendirian kita tegas dan mereka tahu. Hubungan dua hala kita masih baik, tuntutan masih ada, tetapi tidak menjejaskan kepentingan Sabah sebagai satu wilayah berdaulat. Saya ingin memberi jaminan ini adalah isu kedaulatan negara. Kita akan terus mengambil semua tindakan yang dipikirkan perlu. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang mempengurusikan sidang itu pada mulanya berkata tidak akan ada perbahasan berhubung taklimat Perdana Menteri itu. Bagaimanapun dia membenarkan dua lagi ahli Parlimen Sabah, Syafiee Afdal dan Isna Raisah Munira Majlis untuk mencelah ketika sesi berkenaan. Isna Raisah bangkit menceritakan bagaimana dia digantung 2 hari apabila membantah ketetapan Speaker Dewan Rakyat. Ketika itu, Azhar Azizan Harun yang menyekat perbahasan mengenai rampasan aset Petronas oleh pihak yang mengaku pewaris Kesultanan Sulu. Katanya, saya tidak menentang sesiapa dalam dewan ini, tetapi saya mahu kita sebagai rakyat Malaysia bersatu dalam isu ini. Pada 7 Jun, Mahkamah Rayuan Paris mengekalkan cabaran Malaysia terhadap anugerah yang diberikan pada 25 Mei 2020 oleh Gonzalo Stampa dalam kes yang difailkan oleh 8 rakyat Filipina yang mengaku sebagai waris Kesultanan Sulu. Parti Pribumi Bersatu Malaysia mendakwa Presiden UMNO
Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dicabar untuk membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak jika merasakan bekas ahli parlimen pekan itu tidak bersalah daripada terus menyalahkan kerajaan terdahulu. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris berkata, sebagai timbalan Perdana Menteri, Ahmad Zahid mempunyai kuasa untuk berunding dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri untuk rayuan pengampunan. Bagaimanapun, beliau mendakwa ahli parlimen bagan Datuk itu sebenarnya tidak berbuat demikian kerana takut dengan aura Najib jika bekas Perdana Menteri itu dibebaskan. Katanya, saya tidak faham mengapa Ahmad Zahid berterusan menyalahkan kerajaan terdahulu kerana mereka telah melaksanakan tugas sebaik mungkin dan mahkamah juga memutuskan beliau bersalah dan dipenjarakan. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, Najib bebas untuk buat permohonan pengampunan diraja. Sekarang ini semuanya atas kehendak atau kebijaksanaan Perdana Menteri dan Ahmad Zahid untuk berjuang melepaskan Najib. Kita bersetuju kalau Najib dilepaskan kerana kerajaan hari ini adalah kerajaan campuran antara UMNO dan PH. Jadi saya alu-alukan kalau UMNO mendesak Ahmad Zahid supaya mencari jalan untuk melepaskan Najib. Razali secara sinis menambah jika Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail boleh menggunakan kuasanya dalam pengecualian undang-undang terhadap UMNO, tindakan yang sama boleh dilakukan terhadap kes Najib. Katanya kalau perlembagaan UMNO dia kerajaan boleh batal, apatah lagi nak lepaskan Najib. Tapi kita nampak Ahmad Zahid cuba elak dan tak nak lepaskan beliau kerana takut Najib akan kembali berkuasa. Pada 7 April lalu, Majlis Kerja Tertinggi UMNO telah membuat ketetapan untuk merayu pengampunan bagi bekas presidennya, Datuk Seri Najib Tun Razak, daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Setiausaha Agongnya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, keputusan sebulat suara itu dibuat pada mesyuarat bulanan MKT UMNO. Semasa Perhimpunan Agung UMNO 2023 yang lalu, ramai perwakilan dan pemimpin UMNO meluahkan kerinduan dan menuntut pembebasan Najib. Malah laungan takbir dan bebaskan bosku bergema di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia, tanda solidariti terhadap bekas Presiden Parti itu. DAP mendakwa kenyataan PAS menyamakan kerajaan Pulau Pinang dengan penindasan rejim Zionis di Palestin adalah mengecewakan dan boleh mewujudkan persepsi buruk kepada masyarakat. Timbalan Menteri Kewangan 2, Steven Sim Chee Kiong berkata, kenyataan tersebut bukan sahaja telah menghina perjuangan pembebasan Palestin, malah cuba mencetus ketegangan dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Katanya jelas PAS berniat jahat dalam hal ini. Penggunaan data yang meragukan untuk mewujudkan persepsi buruk terhadap kerajaan Pulau Pinang sangat mengecewakan. Ia dilakukan ketika kerajaan Pulau Pinang terus berusaha untuk memastikan pembangunan negeri yang lebih adil agar tiada golongan yang tercicir. Tambah ahli Parlimen Bukit Mertajam itu, demi kepentingan politik sempit, PAS seakan-akan tidak mengendahkan titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah agar tidak memainkan polemik agama dan sentimen perkauman. Katanya persoalannya adakah orang Melayu, Cina, India di Malaysia bermusuhan antara satu sama lain sebagaimana permusuhan Zionis dan Palestin. Ternyata jauh sekali tidak. Justru saya menyeru rakyat Pulau Pinang serta rakyat Malaysia pelbagai kaum yang cintakan keharmonian untuk menolak fitnah dan pemikiran ekstrim sebegini. Sebelum ini, media tempatan melaporkan PAS telah membangkitkan isu berhubung Israel menguasai tanah Palestin dari 1.5% pada 1918 sehingga rakyat Palestin menjadi pelarian di negara sendiri. Parti itu mendakwa kajian pada 2010 mendapati pemilikan tanah orang Melayu di Pulau Pinang hanya tinggal 27%. PAS turut mendakwa Pulau Pinang membuat rampasan bersistem dalam mengambil alih pemilikan dan menguasai kawasan yang asalnya majoriti Melayu Islam. Anak lelaki sulung Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat, Nik Omar Nik Abdul Aziz, kesal berhubung rasa tidak puas hati pihak tertentu dari keluarga itu berkenaan gelaran yang diterima bekas Menteri Besar Kelantan itu baru-baru ini yang enggan mengulas kekesalan tersebut. Beliau ketika dihubungi media berkata dia tidak bercadang memberikan sebarang reaksi kepada isu tersebut. Sebaliknya, kata bekas yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islam Malaysia itu, dia merapat sembah berterima kasih kepada pihak istana atas anugerah Tan Sri yang dikurniakan kepada Nik Abdul Aziz. Katanya, setakat ini tak ada komen dari saya. Cuma nak ulangi junjung kasih saya kepada Tuanku Agong yang anugerahkan darjah kebesaran bergelar Tan Sri kepada ayahanda. Terdahulu tular di media sosial satu tulisan agak panjang seseorang yang mendakwa cucu kepada Nik Abdul Aziz. Dalam antara itu, dia mendakwa keluarga bekas Mursyida Ampas terbabit terkejut apabila hanya pingat yang membawa gelaran Tan Sri diberikan. Menurutnya, sebelum ini mereka dicanangkan lebih awal bahawa Nik Abdul Aziz akan dianugerahkan dengan pingat untuk gelaran Tun.
Sebaliknya, cuma terkejut kerana Ouyaham diletakkan sebaris dengan seteru politik dan agama daripada DAP. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.